Tuhan ialah Tuhan bagi semua. Dia tak boleh muka dia bias. Tapi oleh kerana manusia membuat imajinasi tentang Tuhan, itulah natijah dia. Otherwise, kita tak tahu. Manusia berusaha tak mencari Tuhan? Manusia usaha. Sebab tu ada banyak agama. Saya selalu cakap dengan orang awam ni, nak bagi faham. Saya kata, kalau Rasul tak datang, sebelum saya nak jawab soal ahli sunnah, saya nak bagi landasan itu jelas. Jika Rasul tak datang, manusia ini Allah already provide di dalam diri kita ni satu keyakinan, satu fitrah, bahawasanya kita sentiasa yakin adanya Tuhan. Cuma kita mungkin tak tahu nak describe Tuhan tu macam mana. Kalau Nabi tak datang pun, manusia tetap cari Tuhan. Dia mesti akan percaya dalam kehidupan yang besar ini, mesti ada satu super power, satu supreme yang lebih kuat, lebih berkuasa, lebih tinggi daripadanya. Dia mesti percaya. Kalau kita andaikan satu masyarakat ramai macam ni, ataupun 1000 orang, dalam semua-semua tu ada satu pemimpin dia yang pandai. Pemimpin dia fikir-fikir, dia kata mesti ada Tuhan. Takkan tak ada Tuhan? Jadi dia kumpulkan pengikut dia. Saya nak tuan-tuan ada imajinasi ni. Lalu dia akan kata pada pengikut dia, saudara-saudara sekalian, adanya Tuhan yang maha berkuasa dan maha mencipta. Tentulah ada Tuhan sehingga kita ada dan kehidupan ini ada. Tapi dia bukan Rasul. Dia tak dapat wahyu. Tapi dia ada idea itu seperti mana orang lain ada. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, agak-agak apa dia soalan yang orang awam ataupun pengikut dia akan tanya dia kalau dia buat dakwaan yang seperti itu? Apa dia orang tanya? Mesti dia orang akan tanya dia, Tuan, kami pun rasa macam tu juga. Boleh tak bagi tahu Tuhan tu macam mana? Betul tak? Kalau dia tidak ada wahyu, bila dia tidak ada wahyu yang datang pada dia, wahyu yang benar, the real revelation, wahyu yang sebenar yang datang daripada Tuhan, apa dia akan berlaku? Dia kata, sekejap, bagi saya nak fikir macam mana. Jadi dia balik, dia berfikir macam mana Tuhan ya. So dia mula membuat satu imajinasi dalam nak menentukan Tuhan. Maka tuan-tuan tengok, manusia kalau mempunyai imajinasi dia terbatas kepada apa yang dia lihat, apa yang ia sentuh, apa yang ia dengar, apa yang itu saja dalam panca indera dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan dapati, jika agama itu palsu, bila dia buat Tuhan kebanyakan bangsa menyerupai bangsa itu sendiri. Tuhan orang asli, muka dia macam orang asli. Dia lukih-lukih telinga dia. Tuhan kaum tertentu, hak yang gemuk, mata. Kalau kaum tu mata sepet, Tuhan pun mata sepet. Kalau kaum tu kulit hitam, Tuhan dia pun, bukan Tuhan lah, tapi maksud berhala dia pun kulit hitam. Padahal, kalau dia berfikir lebih sikit, Tuhan is beyond any race, any nation. Tuhan itu merentasi any ethnic. Tuhan itu merentasi segala-galanya. Takkanlah Tuhan macam muka orang Melayu, atau macam muka orang India, macam muka orang Cina, atau macam muka orang Barat. Tuhan ialah Tuhan bagi semua. Dia tak boleh muka dia bias. Tapi oleh kerana manusia membuat imajinasi tentang Tuhan,
itulah natijah dia. Let's say kata dia buat, dia mari letak, lebih kurang macam ni lah Tuhan. So we have to give respect, worship this idol, letak di depan. Okey. Agak-agak soalan yang kedua, apa dia? Pengikut dia akan tanya. Setelah dia letak berhala. Contoh agak-agak apa dia akan tanya? Apa yang bermain dalam fikiran mereka? Mesti yang akan bermain dalam fikiran mereka, dia kata, Tuhan ni mau kita buat apa? Betul tak? Supaya kita boleh dekat dengan Tuhan. Kita minta tolong, dia boleh tolong kita. Dia suka dengan kita. Dia pun kata nanti sekejap. Saya kena balik fikir dulu. Kalau wahyu tak ada, dia mula fikir. Dia kata kita tak berhala ni di tengah, kita pusing. Mungkin kita hengguk. Sebahagian kita jurus air. Mungkin ada kata kita jurus susu. Ada kata kita tabur bunga. Tapi lama-lama dia pun akan fikir, aku yang cadang tak ada untung apa kah? Mula dia kata tabur duit sikit. Bolehlah dia kutip sikit. Contohnya, ataupun emas dan seumpamanya. Inilah kesan daripada agama apabila tidak ada wahyu. Dia akan menyebut dua perkara besar. Perkara yang pertama, dia akan mengada-ngadakan mereka sifat Tuhan. Gambaran Tuhan. Yang kedua, dia akan mengada-ngadakan mereka-reka apa yang Tuhan mahu. Tuan-tuan jelas tak? Sampai setakat poin ini. Kalau tuan-tuan jelas poin ini, maka barulah kita kena faham untuk mengatasi pembohongan atas nama Tuhan. Eksploitasi agama. Maka Allah menghantar para rasulnya.